Baik, terima kasih rakan tugas kita Muhammad dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Belait. Seperti biasa kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah makluman mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8 pagi hingga selesai. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Rancangan Perumahan Negara Pandan 6, Pandan 7, Pandan 8, Jalan Pandan 8, Jalan Singa Menteri, Jalan Kuala Balai, Jalan Kompleks Sukan Momong, Perumahan 2000 Penaga, Menara UNN, Lebuh Raya Pintasan Seria dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja transferring load di MIS Penaga nombor 2, gangguan bekalan adalah sekitar 5 hingga 15 minit iaitu semasa pensuisan. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum. Tidak ada satu maklumat, seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Ya, Auda, apa yang bisa kita lihat di belakang saya ini ialah pusat kegiatan Warga Emas yang mana ianya terletak di Jalan Panglima, daerah Belait. Pusat kegiatan Warga Emas ini telah dirasmikan pada bulan Februari tahun 2020 dan Alhamdulillah dengan adanya pusat ini bermacam-macam aktiviti dan juga acara yang diadakan di dalam pusat aktiviti ini dan difokuskan kepada insan yang bergelar Warga Emas. Untuk mengetahui selanjutnya, teruskan kesetiaan Auda bersama saya, Madini Haji Ahmad. Di dalam fasa kehidupan ini, terdapat beberapa peringkat usia yang harus kita lalui terlebih dahulu. Dari peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa dan seterusnya ialah peringkat warga emas. Peringkat warga emas ini adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Dan pada waktu inilah, kebanyakan dari mereka ini sudah bersara dari pekerjaan. Justru itu juga putaran masa dalam kehidupan mereka sangat panjang dan mula untuk merehatkan diri dari mana-mana perkhidmatan. Namun demikian, itu bukanlah bererti mereka ini tidak melakukan apa-apa aktiviti harian dengan teman-teman seperingkat yang lain. Dan Alhamdulillah, di daerah Belait dibukakan satu kegiatan warga emas untuk orang ramai. Ya, Auda, bersama saya dengan salah seorang pengurusi yang menguruskan pusat kegiatan warga emas yang ada di daerah Belait ini, iaitu Tuan Salimo. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Jadi Tuan, boleh menceritakan sedikit sejarah macam mana boleh tertubuhnya pusat kegiatan warga emas ini? Silakan. Sejak bila ia ditubuhkan, mula-mula ditubuhkan di tahun 2017 di Kampung Pandan, Library Kampung Pandan. Tema itu dipanggil Pusat Kemasyarakatan Bistari. Sampai 2018 Bistari, kami pakai nama Bistari. Dalam 2020, pihak BSP, Brunei Shell Petroleum Company, telah memberi kami sebuah rumah mereka yang di Jalan Panglima, nombor 149. Rumah tu diberikan macam cara rental lah tu kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. The main objective is ada dipanggil empty nest syndrome. Ini selalunya macam orang sudah lebih 60 tahun ini, diorang masing-masing duduk di rumah, kadang-kadang anak atau cucu semua dah mau bercerita sama diorang, tinggal diorang seorang di rumah. Jadi, tidak ada orang akan cakap, jadi diorang rasa macam gelisah dan ini mana ada. Jadi apabila diorang datang kemari, diorang boleh bercampur sama yang ahli di sini, memasak, menjahit, menyulam dan sebagainya di sini. Jadi emptiness syndrome itu tidak ada. Jadi diorang boleh bekerja sama yang muda dan sama yang tua sikit. Jadi
Di sanalah kami punya main item is that to bring the elderly people to the center to be silaturahim dorang ada di sana. Jangan kita ni biarkan dorang di rumah saja macam bersendirian macam tu. Ya, ada itu dia sedikit sebanyak penjelasan oleh Tuan Salimun mengenai dengan kegiatan yang ada di pusat kegiatan warga emas ini ya. Dan salah satu daripadanya ialah mengelakkan daripada emptiness syndrome. Jadi dengan adanya komunikasi dan juga orang berkumpul dengan rakan sebaya dan mengongsikan beberapa pengalaman dan juga kemahiran yang ada di pusat kegiatan warga emas ini. Dengan itu juga kita ni akan mewawancara beberapa warga emas yang ada di tempat ini untuk sama-sama kita diketahui apa saja aktiviti yang mereka lakukan. Jom. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Wah, mau masak kita, Ba? Hai. Membuat apa saja masakan yang selalu kena buat di sini ni, Ba? Macam-macam pulang tu. Kuih muih, kek, sama masak ayam, macam lauk pauk. Itu masakannya harian juga. Ada yang kadang-kadang maklumlah selera warga emas. Masakan kampung. Jadi itu salah satu masakan yang ada aktiviti yang ada di pusat kegiatan warga emas. Masa ni diorang masak kuih pandan. Kusui pandan tu kita. Kusui pandan. Okey, sekarang tadi cek di mana lagi yang ada di bilik-bilik yang lain. Jom. Okey, jadi itu tempat yang kita ni lihat tadi, tempat orang memasak. Jadi kita ni kan lihat lagi apa lagi aktiviti yang orang-orang kita ni membuat. Cuba kita ni cek tempat bilik ni. Assalamualaikum. Boleh berwawancara ni. Siapa ni yang punya tu ni? Silakan kita. Boleh bercerita kali sedikit lah. Boleh memperkenalkan siapa nama kita? Fatimah Sami. Berapa lama sudah kita menjadi di tempat pusat kegiatan warga emas ni? Ya, 2 tahun. Yang selama ni kami buat bagian uniform sekolah, baju sekolah. Baju yang lain-lain ada jual. Ada jual, ada yang pakai dijual untuk kupon macam di pakai kupon lah. Bagian pakai kupon. Dan seterusnya kita akan cuba lagi ke bilik yang sebelah lagi. Assalamualaikum. Sebenarnya aku ni Melinda ni lagi muda pulang. Lama sudah tak kita? Lama, berpuluh tahun. Selagi muda dekat lagi anak damit kan. Tu kalau habis kita melihat Anita kegiatan aktiviti yang warga-warga emas melakukan macam-macam aktiviti yang ada di sini. Okay, salah satu ibadahnya orang sewing sewing, merendering ini memang salah satu yang sangat kreativiti yang sangat dipuji. Pasal kenapa? Orang sama-sama sharing ilmu, betul menimba ilmu daripada orang berpengalaman. Mari kita cek lagi tempat yang seterusnya. Haja Mat Jannah Al-Bidurani. 74 tahun. 74 tahun awak. Alhamdulillah. Sudah mampu mengikuti kegiatan ini. Mereka ikut dalam warga masa ni baru setahun lah. Tapi yang aku ikuti hanya bagian belajar Al-Quran saja. Belajar Al-Quran. Ya, itu saja. Okey, sekarang Tuan Salimun akan membawa kita ni ke satu tempat jua, iaitu tempat orang berkabun. Boleh kali Tuan lihatkan kali mana-mana kabun apa sih yang ada di Tuan? Okey, ini Rosila. Rosella ni Rosila di belakang pun ada jua. Ini pegagak, pegagak, ubi kayu. Lada Thailand tu. Selalunya diorang buat hari Jumaat. Sama hari Ahad lah. Patang. Sebelah patang. Ditemankan oleh dengan burung merpati jua. Antara objektif penubuhan pusat kegiatan warga emas ini diantaranya ialah menyediakan platform kepada warga emas untuk mengongsi pengalaman dan kepakaran mereka, menggalakkan penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak dalam pembangunan warga emas melalui pendekatan Whole of Nation. Ianya juga sebagai salah satu cara untuk mengisi masa lapang semasa menghadapi emptiness syndrome untuk mendapatkan sokongan positif rakan sebaya dan masyarakat melalui interaksi dan komunikasi. Dan yang terakhir, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui pencapaian matlamat dan kemahiran baru serta perkongsian pengetahuan dengan orang sekeliling.
Ya, Oda, semoga tinjauan dan juga pendekatan kita ni tadi ke pusat kegiatan warga emas ini dapat lagi membuka kepada insan-insan yang ada di luar sana untuk melibatkan diri pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan oleh pusat kegiatan warga emas. Dan semoga dengan pendekatan ini dapat lagi orang membagikan inspirasi dan juga melibatkan diri bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ya, Oda, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya Madani Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk hari ini. Salam mesra dari Pusat Kegiatan Warga Emas